kerana meluangkan masa untuk bersama kami pagi ini, yang mana Dr. Hisham ni bagaimana kita tahu beliau adalah seorang medical practitioner, memang seorang doktor, mempunyai klinik beliau sendiri, iaitu klinik klinik cybermedic doktor ya. Yang mana dibuka pada tahun 2007 dulu. Lama dah doktor di sana. Jadi dan beliau adalah merupakan resident doktor di sana. Kalau nak tahu klinik cybermedic doktor ni berada di Jalan Keranji, Kemuning Greenville, Shah Alam. Betul doktor ya? Jadi dia siapa-siapa yang berada di sekitar di sekitar Shah Alam, kalau nakkan special treatment boleh pergi ke Dr. Hisham. Betul doktor ya? Okey. Jadi tanpa kita melengahkan masa, kita jemput Dr. Hisham kita. Dipersilakan doktor. Terima kasih kepada Puan Puan MC kita. Sebelum tu saya nak testing dulu. Dengar tak suara saya? Dengar doktor. Dengar ya, alhamdulillah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tamanya kita mengucapkan rasa syukur kerana kita dapat berjumpa semula dalam keadaan sihat walafiat di dalam alam maya ni lah. So hari ini kita akan sembang-sembang saja, sembang-sembang kari pasal gout lah. Tajuk saya hari ini adalah nampak ke saya punya ni? Belum lagi? Nampak. Dah keluar doktor. Keluar, Tapi cuma kalau doktor suara tu macam jauh sikit lah. Oh jauh ya? Jauh. Hello. Dengar ke? Dengar. Okey. Jelas. Jelas doktor. Topik kita hari ini adalah gout Yang mana gout ni bukan sekadar sakit jari kaki, tapi sebenarnya ada banyak lagi benda yang berkaitan dengan gout. Adakah yang kat sini yang ada sakit gout? Ada ke? Saya tak ada, mungkin yang lain ada? Tak ada. Alhamdulillah kalau tak ada dia. Alhamdulillah. Tak ada. Saya minta lah. Sebab gout ni memang sakit lah kalau kena. Okay. So, seperti yang diperkenalkan, nama saya Dr. Hisham Sarif. Saya grad daripada USM dan berpengalaman lebih 20 tahun dalam bidang perubatan ni. Dan sebenarnya saya sejak 2001 lagi keluar. So dekat umur berapa tahun tu? Dekat 21 tahun. So hari ni apa yang kita akan sembang ialah sedikit sejarah mengenai gout, apa dia gout, sedikit statistik, perjalanan faktor-faktor siapa yang mudah kena gout, perjalanan macam mana sakit gout ni kalau kita tak rawat, tahap-tahap klinikal sakit gout, macam mana kita buat diagnosis, ujian-ujian apa yang kita akan buat, dan apakah yang seakan-akan sakit gout, dan bagaimana kita menguruskan sakit-sakit gout ni di dalam medical punya setting. Okay, tentang sejarah sedikit gout ni memang satu penyakit yang memang dah lama lah, dah berkurun lama lah, beribu-ribu tahun lah. Daripada data ada yang mengatakan start 2640 sebelum masih lagi lah mula dikesan dan pada 5 century BC Hippocrates menyatakan bahawa penyakit ini sebagai the unwalkable disease, sebab dia sakit sangat sampai kita tak boleh nak berjalan. Dan sedikit lagi pasal sejarah gout sebenarnya penyakit gout ni pada zaman dahulu kala dikenali penyakit di kalangan orang-orang kaya lah,
ataupun raja. Sebab pada masa tu mungkin orang kaya pada masa tu makannya makan banyak kot. Lepas tu dengan ada alcohol consumption lagi. Sebab tu dia pada masa dahulu dia panggil disease of the king. Ya? Penyakit raja tu, penyakit orang kaya. Dan antara ubat yang paling lama ialah colchicine. Ditemui pada 6 century lagi. Dan dan berkembang lagi dan ubat-ubatan seterusnya ditemui dan pada tahun 1990 ubat seperti Zental Oxidase ni telah dijumpai lah. Ini antara karikatur yang popular lah yang dilukis oleh James Gallery yang pada tahun 1799 nampak macam kena gigit hantu apa ke sakit ni kan. Okey, so apa dia gout? So dia perkataan gout ni diambil daripada perkataan Latin yang bermaksud gatal ataupun drop. Pada zaman dahulu kala dia menggunakan konsep panas sejuk lembab macam itulah. So daripada pengamatan daripada sistem perubatan masa tu lahirlah perkataan gout tu mengikut konsep yang ada pada masa tu lah. Tapi sebenarnya apa dia gout adalah sebenarnya dia adalah kondisi yang mana melibatkan keradangan lah, yang disebabkan oleh berlebihan uric acid yang mana menyebabkan pembentukan kristal yang kita panggil monosodium urate crystal yang mendak pada sendi-sendi. Dan bukan setakat sendi, tapi di sekeliling sendi itu mungkin dia punya tendon lah, dia punya sekeliling sendi itu yang menyebabkan sakit, keradangan dan juga menyebabkan kita loss function, tidak berfungsi dengan macam biasa lah. So benda ini akan berlaku apabila dia bila uric acid di dalam darah itu melepasi tahap yang normal lah. Sepatutnya dia kadang-kadang dia melebihi tahap 6.8 mg per desiliter dalam darah, so dia menyebabkan dia menjadi crystallized dan mendak dekat sendi lah. Mengenai sedikit data. So mengikut kajian yang diadakan di Malaysia, di Scientific Malaysia, mengatakan bahawa 34.9% patient achieve dari hanya 34.9% fail lah maksud dia. Yang sepatutnya kita targetkan tu tak dapat lah. Sepatutnya kita menargetkan ada bacaan di bawah 6 mg per desiliter lebih kurang dalam 306 lah kalau baca rata-rata tu. Kalau kena tengok bacaan unit bacaan lah. Kalau unit bacaan miligram per desiliter tu nampak kecil lah. Kalau bacaan yang lain ada rata-rata tu biasa normal tu. So secara statistiknya setiap 1 ke 3 orang per 1000 insiden gout. Dan gout ni biasanya menyerang orang lelaki. Nisbah dia 4:1 berbanding dengan perempuan. Tetapi setelah perempuan tu menopause ataupun dah tak datang kotor, risiko dia meningkat kerana hormon wanita itu sendiri menjadi perlindungan kepada wanita itu. Hormon estrogen tu. Estrogen tu melindungi wanita lah dari terkena gout. Sebab tu kita jarang dengar orang perempuan yang sebelum menopause tu dia kena gout. Dan average lelaki yang adalah dalam 45 ke 60 tahun lah biasanya.
Sebab semakin berumur risiko untuk kena gout adalah tinggi. Dan seperti biasa orang Melayu adalah juara dalam penyakit. Majority patient maize. Tetapi ada study yang menunjukkan dia preponderance ke arah orang Iban lah, orang Iban. Tak tahu kenapa. Masuk. So, mana datang uric acid ni? Uric acid ni sebenarnya dia adalah end product metabolisme purine, yang mana dia adalah building block untuk kita punya DNA badan, DNA, RNA semua untuk menghasilkan energi tenaga dalam badan. So dan samping itu selain daripada makanan lah, dan kita punya uric acid sebenarnya dihasilkan dalam badan seperti kolesterol juga, adalah 3/4 daripada badan dan selebihnya 1/4 daripada luar lah, daripada pemakanan. So ni lebih kurang metabolisme lah, di mana penghasilan uric acid seperti saya cerita tadi, iaitu daripada cell breakdown dan juga makanan, dan majoriti datang daripada badan kita sendiri. Walaupun kita tak makan benda-benda yang high protein, tapi badan masih buat juga. So apa yang boleh trigger gout ni? So, antara yang faktor-faktor yang boleh menyebabkan gout datang adalah trauma, surgery, semua ni mungkin sebab stres, starvation, starvation ni makanlah, fatty food, dietary indulgence, kalau lebih makan, makanan berlemak sangat, kekurangan air, sebab tu kadang-kadang kalau kita perasan, kalau time puasa tu mungkin gout boleh datang. Ada setengah-setengah ubat yang menyebabkan serum uric acid tinggi, contoh ubat darah tinggi, especially jenis kita panggil diuretik, yang bagi bila kita makan ubat darah tinggi tu kita selalu kencing. Kalau lama kita makan tu dia boleh meningkatkan kita punya uric acid. Ataupun pemakanan daging yang tinggi, ataupun seafood, pengambilan seafood yang tinggi, dan juga microtrauma dekat kita punya sendi-sendi, mungkin disebabkan oleh degenerative arthritis macam osteoarthritis ataupun kesejukan ataupun peredaran yang tak bagus daripada tisu. So ada faktor-faktor yang menyebabkan kenapa seseorang itu lebih berisiko untuk mendapat gout. Dan ada faktor yang kita boleh ubah dan ada faktor yang tidak boleh ubah. Umur lah. Umur mana boleh ubah kan, mana boleh semakin muda kan. Semakin lama kita semakin berumur kan. Semakin berumur risiko untuk dapat irritasi gout tu macam tu. Jadi pajak dah dapat gout lah. Dan risiko dia tinggi lah. Seperti lelaki dan genetik lah. Genetik tak boleh buat apa-apa lah. Berkaitan dengan risiko untuk mendapat gout. Apa lagi kan? Okey doktor. Okay. Power. Ada soalan doktor, kita tanya. Ada soalan? Azam. Ya, bukan penyakit keturunan Maknanya sesiapa pun kalau tak jaga makan, tak jaga kesihatan boleh kena Dan selepas Okey, atas soalan tu Okey, memang ada faktor genetik juga. Dan dalam perubatan yang semakin maju ni kita panggil precision medicine, yang mana kita mengkaji pasal genom genetik, dan dia ada setiap ada gene tertentu yang kita akan mudah dapat gout lah. Dan memang kalau you punya family dapat gout, dan dari segi umur biasanya 40 ke atas, semakin berumur semakin tinggi untuk mendapat gout lah.
Dan biasanya kalau muda tu dia jaranglah kena gout sebab dia punya sistem tu masih okey lagi, clearance uric acid tu masih bagus lagi. Tetapi dalam keadaan sekarang pun ramai saja kita di klinik setting tu saya jumpa yang kena gout muda-muda lagi, bawah 40 pun dah ada. Yang tu kebanyakan mungkin sebab lifestyle lah. Kebanyakannya budak muda-muda ni dia suka minum air gas berlebihan. Okay tak? Tuan Azam, jawab tak? Soalan? Doktor, saya pun nak tanyalah. Tadi saya nampak doktor ada listkan antara sebab tu kan, trauma. Boleh doktor cerita tak trauma tu macam mana tu? Okey, trauma tu salah satu sebab dia mungkin stres dekat badan lah. Oh, stres ya. Okey. Kegemukan lah. Makin kita gemuk, makin kita berat, so risiko untuk kita mendapat gout adalah tinggi lah. Dan diet terutamanya kalau kita ambil alkohol kan. Pengambilan seafood, makanan-makanan laut seperti udang, ketam ke sotong ke, makanan daging merah lebihan, dan juga yang penting sekarang yang berasaskan jagung ataupun yang bikin high fructose ni adalah uric acid selain daripada kolesterol. So dan yang kebanyakan yang selain makanan betul. Selain pada itu ubat lah, ada asid tu tinggi lah macam yang saya kata tadi, contoh macam ubat darah tinggi seperti glukik gitu. Ubat-ubat kanser, banyak lagi lah, ada list tu. Dan penyakit-penyakit yang berkaitan lah seperti penyakit buah pinggang, darah tinggi, psoriasis, penyakit kanser, kanser darah pun boleh menyebabkan kita berisiko untuk mendapat gout. Ini perjalanan penyakit itu sendiri kalau tidak dirawat lah. Okay. Kita boleh dengar kan? Dengar kan? Dengar tak? Dengar. Dengar. Jelas. Dengar. Ini perjalanan natural history gout lah kalau tidak dirawat dengan betul lah. So pada permulaan mungkin bila kita buat medical check up ataupun screening medical check up biasa, kita jumpa uric acid tinggi, kita panggil hyperuricemia. Kadang-kadang uric acid tinggi ni dia tak semestinya dia menyebabkan sakit pada sendi, dan bila tak menyebabkan sakit pada sendi kita tak panggil gout, kita cuma panggil uric acid tinggi. Dan pada permulaan biasanya memang dia tak ada simptom lah. Dan bila ada flare yang biasanya dia mungkin bergantung selepas uric acid tu dalam keadaan tinggi, mungkin 3 tahun, mungkin 40 tahun, bergantung pada individu tertentu lah. So dia akan mungkin akan menyebabkan simptom simptom gout, acute gout tu, first acute flare. Dan mungkin bila kita makan ubat, so dia akan baik. So mungkin dia akan hilang, Dia 5 tahun ke, tengoklah bergantunglah. So nanti dia akan kena lagi. So kalau kita tak rawat benda ni, dia lama kelamaan dia akan menyebabkan dia pergi ke A1 stage lah, yang mana dia semakin sakit dan semakin kerap sakit dia, dan dia akan menyebabkan pembentukan panggil topus, yang mana dia akan menyebabkan kerosakan pada sendi-sendi. Dan dia sebenarnya ada juga menyebabkan masalah-masalah lain pada sistem badan yang saya akan cerita sebentar lagi. So, ini beberapa tahap clinical gout yang ada dalam medical setting ni. So, yang first tadi asymptomatic hyperuricemia, kita dapat dalam darah uric acid tinggi tapi tak ada simptom ni. Dia tak ada simptom sakit pada sendi lah. Dan biasanya mungkin daripada
di start tinggi tu mungkin makan masa bergantung lah. Mungkin 20 tahun lepas dia kena, mungkin 3 tahun tu bergantung pada badan masing-masing lah. Dan 22% pasien yang mempunyai serum uric acid lebih daripada 9 mg per desiliter atau 540 akan mendapat symptomatic gout selepas 5 tahun lah. Semakin tinggi semakin berisiko untuk mendapat symptomatic gout lah. Dapat simptom lah. Dan biasanya kalau dia sebab tak ada yang kena kat sini juga kan. So tak pernah merasai lah kan. Ada ke? Tak ada kan? Belum lagi, belum. Belum lagi. Alhamdulillah. Jangan minta lah. Sebab kalau kena tu, biasanya dia memang amat sakit. Even kadang angin lalu pun sakit. Orang nak lalu depan kita pun kita fobia sebab dia sakit sangat. Very severe pain. Pain tu mungkin dalam kalau kita boleh skalakan dia dalam 7 ke 10 macam tu. Sakit ni. Memang nak marah je kalau sakit tu. So dia bila apa yang kita nampak pada sendi tu, bila dia sakit dia akan nampak merah, dia akan jadi panas, bengkak dan tak boleh berfungsi lah dengan betul, kita tak boleh nak jalan kan. Dan biasanya dia akan intensiti untuk sakit tu dia dalam 12 ke 24 jam lah selepas episod tu lah. Dan biasa kalau kita tak makan ubat pun kadang dia akan resolve sendiri. Dan kalau kita makan ubat lagi cepatlah dia resolve. Biasanya dia akan makan masa beberapa hari sehinggalah several weeks, kadang sampai 2-3 minggu. Dan biasanya di mana dia typically menyerang kat ibu jari kaki. Ibu jari kaki. Biasanya dia akan serang kat situ. 80%. Dan biasanya dia single joint. Dan daripada pengamatan saya, kalau tak jaga dia punya tu, dia akan makin lama dia akan makin naik lah. Dia akan naik ke lutut lah, dia akan naik dekat kulali. Nanti dia akan naik ke lutut. Kalau dia makin naik ke atas tu, dia biasanya dia makin tinggi lah. Kadang sampai ke dekat siku. Even ada yang dekat bahu pun ada. So ni lebih kurang macam ni lah. Tapi dia tak semestinya macam ni dia gout. So kita kena ni jugalah. Kena check betul doktor. Kita tak ada gout tu mungkin dia ikut kita. So biasanya dia akan merah, dia akan bengkak, dia akan sakit. Dia akan panas. Itu tanda-tanda tipikal gout lah. Dan biasanya dekat bidara kaki pada permulaan awal. Dan di antara episod-episod tu kita panggil in critical gout lah pada masa tu. Mungkin kenapa dia sakit, dia sebenarnya di sendi tu dia terdapat pengumpulan monosodium urate crystal tadi tu. So dia benda tu tajam macam jarum. So walaupun kadang-kadang dalam episod intercritical gout ni dia ada kristal tu tapi dia tak sakit lah. Lepas tu dia ada episod itu dia kira ni masa dia. Dan biasanya orang pesakit-pesakit yang tak mendapat rawatan dia akan mendapat serangan semula dalam masa 2 tahun lah. 62% dalam masa setahun, 78% dalam 2 tahun, 23% within 10 years. So 10 tahun tu memang biasa akan kena lah. Ini kalau dah kronik lah, so dia akan terbentuk kita panggil tophus, mana radangan yang teruk lah pada sendi.
menyebabkan kita punya sendi membengkak-bengkak, bentuk lah, dan jadi cantik lah. Kalau kita belah dia macam tepung. Sebenarnya dia uric crystal. Dia hendak dekat sendi dan juga tisu. Dan dia boleh berlaku pada bukan setakat ni, mungkin berlaku dekat kita punya tendon pun dia boleh berlaku juga. Boleh berlaku. Kalau dekat X-ray kita akan nampak kesan dia lah. Macam kena makan tikus. Dia macam kena pekak lah kan. Dia punya tulang. Semua tu kesan chronic gout. Dan biasanya daripada permulaan sehingga pembentukan topos tu range dia mungkin dalam 3 ke 42 tahun. Dan average dalam 12 tahun. Kalau tak dikawal. Dan semakin tinggi uric acid tu, semakin kita berisiko untuk mendapat tadi tu topos, chronic gout. Macam mana dalam clinical setting ni kita membuat diagnosa? So, first clinical manifestation lah, maksud daripada patient tu datang macam mana lah, sejarah daripada pemeriksaan lah. Dan sebenarnya untuk definite diagnosis tu kita kena cocok aspirate nak tengok dia punya monosodium uric crystal tu ada ke tak. Kita tengok bawah mikroskop. Dan yang lain tu ujian darah lah, ujian darah dan juga X-ray, ultrasound dan juga kadang-kadang CT scan. Tapi kebiasaan kita saya pun jarang buat. Biasanya kita by clinical diagnosis. Ini di bawah mikroskop apa yang kita nampak. You rasa mana dia mana satu kristal tu? Yang biru ke yang kuning? Cuba teka. Kuning. Pandai. Macam kristal. Macam ada kristal, doktor. Tu dia, sebab tu dia sakit. Dia tajam macam jarum. Doktor minta maaf lah. Saya tak adalah gambar-gambar tu yang doktor ni. Saya tak dapat. Gambar apa? Tak nampak? Tak ada. Saya punya tak ada. Handphone saya tak ada. Saya tak tahu kenapa. Oh ya? Saya tak tahu saya nak buka apa. Tolong Su. Tolong Kak Ita Su. Ada je Kak Ita, nampak. Kami nampak. Rasanya lain pun nampak juga. Cuba Kak, mungkin lain Kak Ita kot. Kak Ita Ita keluar masuk balik. Keluar masuk balik ya? Keluar masuk balik. Okey. Kalau ikut nombor value, kita punya bacaan tu dah 3.5 ke 7.2 mg lah. Tapi kalau kita dah ada gout, sebenarnya kita punya target untuk rawatan tu biasanya kena bawah 6 lah. Kalau dah ada topos tu kita kena rendah lagi, mungkin dalam 5. Kalau 6 tu dalam 100 bacaan 100 tu dalam 300. 306 tu. Itu punya guideline. Kadang-kadang walaupun dia sakit macam tu. Su masih tak dapat lah Su. Maaf. Akak dah keluar, akak masuk. Tak ada, saya tak dapat lah. Mungkin saya atas kot. Saya tinggi ni, tingkat 13. Oh. Mungkin tak dapat lah kot. Kena scroll ke kiri. Kena scroll ke kiri sekali. Baru boleh nampak. Okey, Kak Ita tak boleh. Dah scroll dah. Tak tahulah. Tak apa no hal lah. Okay, right. Okey Kak Ita. Okey. Okay, ni kalau di X-ray lah. Ini tapi biasanya bila dah advance lah, so kita akan nampak sebegitulah kesan-kesan dalam X-ray.
Ini kalau buat ultrasound kadang-kadang ada sampai buat CT scan tapi jarang lah kat Malaysia. Even ultrasound pun saya tak pernah buat. Isteri pun tak pernah buat lah. Biasanya mungkin dekat klinik, dekat setting pakar lah mungkin. Kalau jumpa rheumatologist ke orthopedic mungkin dia orang buat lah. Ataupun bila kita suspect something else selain pada untuk ujian-ujian lain seperti sama ada kita nak buat ujian tu untuk kita nak start ubat, nak monitor kesan ubat ataupun kita nak melihat adakah ini memang gout ataupun sakit lain lah. Contohnya kita buat full blood count lah, kita ambil darah nak tengok ada tak macam sakit lain seperti kanser darah ke, buah pinggang nak tengok dia ada masalah buah pinggang ke. Function test nak tengok sebelum dan selepas treatment, sebab kebanyakan ubat ni dia diproses di hati lah. Dan serum uric acid itu sendiri nak tengok berapa tinggi uric acid yang ada dalam darah. Gula, kita cek gula, nak tengok ada tak berkaitan dengan kencing manis ke. Kita cek juga kolesterol level. Kita cek air kencing nak tengok tak masalah contohnya darah dalam air kencing ke protein je, yang mungkin indikasi ni mungkin ada kecederaan pada buah pinggang tu sendiri. Dan X-ray lah seperti tadi dengan ultrasound untuk nilai dia dan juga ECG nak tengok masalah tak masalah jantung. Yang dia selain ujian lah. Dan kadang-kadang ada penyakit yang seakan-akan gout tetapi sebenarnya dia bukan gout. Salah satu dia septic arthritis. Septic arthritis ni dia jangkitan pada sendi. Yang kebiasaannya dia macam tu, ada sakit panas dan kebiasaannya dia akan demam dan rawatannya adalah berbeza lah. Biasa kita perlukan antibiotik untuk septic arthritis. Tapi kadang-kadang even gout pun kadang-kadang dia boleh coincident dengan jangkitan gout. Dan selain daripada itu, pseudogout ni maksudnya dia bukan disebabkan oleh kristal urik tapi disebabkan oleh kristal kalsium. Yang lain tu mungkin sebab psoriasis yang melibatkan sendi ataupun reactive arthritis macam rheumatoid arthritis. Lepas tu kalau ada tu kena jumpa doktor lah supaya doktor boleh bezakan mana satu sama ada gout ataupun sakit-sakit lain. Perawatannya berbeza-beza. Apa dia kaitan gout ni dengan masalah-masalah lain ataupun kita panggil comorbidity. Gout ni kan sakit saya tadi kan sakit bidang kaki. Dia berkaitan dengan sindrom metabolisme, mana bila ada uric acid tinggi ni mungkin kita punya insulin di dalam badan kita ni dah nak jadi resistant. Dan kalau kita tak ambil langkah-langkah awal, dia akan menyebabkan masalah banyaklah. Kita akan dapat kencing manis dan berbagai lagi. Kaitan lagi dengan gout bila uric acid tinggi ni adalah sakit jantung. Dari kajian menunjukkan bahawa kalau kita ada gout, kita berisiko untuk dapat sakit jantung. (20 hingga 40% sakit gout ni dia boleh mendapat sakit buah pinggang. Dan ini terdapat kebocoran protein lah berkaitan dengan gout. Mungkin terdapat kerosakan lah pada buah pinggang tu. Kalau dia ada darah tinggi, dia punya risiko tu makin tinggi. Kaitan lain dengan gout ialah uric nephropathy. Maksudnya kristal tadi dia mendak dekat buah pinggang yang menyebabkan kerosakan pada buah pinggang. Dan kalau
Kalau dia ada penyakit-penyakit lain, risiko dia makin berkali-kali lagi. Gout juga boleh menyebabkan batu karang. Batu karang. Found in 10 to 25% of the patient. So, semakin tinggi level tu, semakin lebih berisiko dekat karang. Dan dia boleh sama ada dia batu jenis uric acid ataupun dia jenis kalsium. So untuk pastikan didapat rawatan gout ni supaya tidak jadi batu karang. So dari segi rawatan ni biasalah kita akan start perubatan. Perubatan ni untuk kita bagi health education dekat pesakit ni tentang gout lah. Contohnya tentang apa gout yang sampai snack lah. Lain tu macam antara lain adalah modification, penurunan berat badan, pengambilan low urine diet. So kalau yang ada ambil alkohol tu tak boleh stop ataupun limit consumption. Kurang pengambilan high fructose corn syrup, gula, kurangkan pengambilan gula. Tingkatkan pengambilan omega 3 fish. Dan juga kita pastikan kita cukup air, exercise, cukupnya jangan berlebihan. Kalau yang sarukut tu kalau boleh berhenti, dan sekiranya tengah sakit tu kita boleh buat ice packing untuk kurangkan sakit. Ni makanan high purin, moderate dan low. Yang paling tinggi organ dalam, liver, kidney, bilis, sardin. Kebanyakan kalau ikan yang ni lah, kalau kita beli ikan yang ada double colour tu. Contoh macam ikan tongkol ke ikan tenggiri ni, kalau ia ada gout tu kau boleh jangan makan. Kalau nak makan ikan tu ikan yang colour dia putih je. Ada satu colour je. Ataupun ikan salmon juga boleh. Daging lah, lembu, daging kambing atau biri-biri lah. Dan juga daging lembu lah. Daging merah lah dia orang. Alhamdulillah saya dah dapat dah gambarnya. Okey. Ya. Okey, baik Kak Ita. Okey. Okey, kalau dari makanan laut lah, masan ke semua tinggi lah. Asparagus, crab, itik, kacang-kacang, cendawan, lobster, oyster, tinggi. So yang rendah, so ambil lah yang rendah. Macam boleh minum kopi boleh, roti boleh, tapi kadang-kadang roti banyak sangat sebab dia ada yeast, kadang-kadang pun dia boleh menyebabkan gout juga datang. Pasta, nasi boleh selamat lah. Telur boleh makan, susu. Tomato ni kadang-kadang pun dia boleh kena juga. Dan vegetables biasanya tak ada masalah. Gula tu kena buang lah. Gula ni sebabnya tak ada kat situ. Patut sakit penyakit orang kaya, doktor. Tengok doktor kan. Memanglah dia penyakit orang kaya. Itu orang kaya. Dia penyakit orang terlebih makan. Terlebih makan. Apa dia ubatan? Dari segi ubatan, pertama rawatan gout ni adalah satu untuk nak kontrol masa dia tengah sakit lah. Yang kedua kita nak prevent dia daripada datang balik lah. Biasa dia punya target adalah bawah 6 untuk mengelakkan dia sentiasa datang dan juga mengelakkan dia pembentukan kristal tadi. Buat 6 ni kalau ratus-ratus ni dalam 306 macam tu lah. Kalau 6 tu 6 meridian pada silinder, tengok unit kat belakang masa kita buat ujian darah. So biasa kita bagi ubatan sakit lah, macam-macam ubatan sakit. Biasa kat klinik kita bagi ibuprofen lah, Voltaren
kita bagi colchicine, semua tu anti radang. Dan kadang-kadang kita bagi steroid lah, dan penicillin. Kadang-kadang kalau terus saya, sebenarnya kita boleh cucuk dekat tempat kita sakit tu. Dia sebenarnya dia cepat hilang. Tapi biasanya dah lah sakit nak cucuk lagi kan. Tapi sebenarnya dia boleh meredakan dengan lebih cepat lah. Tapi semua sakit. Yang bawah-bawah ni saya tak pernah pakai. Dia, mungkin di klinik di pakar punya setting ni. Cuma seperti biasa, ubat-ubat ni dia ada, kita panggil mungkin menyebabkan kesan sampingan, seperti macam ubat tahan sakit tadi, dia boleh menyebabkan gastrik, stomach upset irritation tu gastrik. Dan kalau makan berlarutan boleh menyebabkan kebocoran pada buah pinggang, dan setengah-setengah ubat tahan sakit tu boleh menyebabkan toksik dekat liver, dan dia boleh menyebabkan sakit lain, contoh darah tinggi, sakit jantung. Pernah dengar tak ubat Vioxx? Ini ubat tahan sakit Vioxx. Dia popular sebenarnya ni, Vioxx boleh menyebabkan sakit jantung. Sebab tu dah kena withdraw dah, tak ada dah dalam pasaran. So, even Voltaren pun hati-hati bila makan, dia boleh menyebabkan buah pinggang rosak dan juga boleh juga menyebabkan sakit jantung. Kalau makan larutan lama. Colchicine ni boleh kalau makan, sebab tu kita tak sewenang-wenangnya kita tak ubat. Sebab kadang tengoklah dia kesan-kesan tu, bone marrow suppression lah. Bone marrow suppression maksudnya dia menyebabkan tekanan pada kita punya pembentukan darah merah, darah putih semua lah. Dan dia juga ada liver toxicity, nerve and muscle toxicity. Dan kalau dos tu tinggi sangat, masalah awal adalah cerebral. Dia akan menyebabkan cerebral. Steroid, biasa steroid dia memang wonder drug yang bagus, mengesan cepat. Kalau kalau kat kampung-kampung tu makcik-makcik beli ubat entah dari mana kan, makan tu best je, hilang sakit lutut lah apalah, takut dalam tu ada steroid. Sebab steroid ni memang dia wonder drug. Tapi dia tidak boleh lama kerana dia menyebabkan suppression immune system, kita dapat infection, dan juga menyebabkan darah tinggi lah, kencing manis lah, gastrik lah. Kadang kalau lama dia boleh menyebabkan tulang jadi reput, dan cataract. Dan ubat-ubat macam allopurinol, antara yang kita takuti adalah severe allergic reaction, walaupun tak banyak tapi dia boleh menyebabkan allergic yang teruk. Dia boleh menyebabkan rashes, cerebral, loya-loya tu biasa, liver toxicity, bone marrow suppression. Macam ubat yang baru sikit, Sultat ni dia mahal daripada allopurinol. Allopurinol ni murah je, Sultat ni mahal. Fungsi lebih kurang sama. Dia boleh menyebabkan rashes, nausea, liver toxicity. Tapi bukan nak takut-takutkan, tapi dia yang dapat tu tak adalah. Kalau makan terus dapat masalah tu tak adalah. Tapi possibility tu nak dapat tu ada. Dan biasanya kita akan pantau lah. Dan rawatan mencegah, kita guna ubat tadi lah, sama kita block formation daripada uric acid tadi, ataupun kita bagi ubat yang buang uric acid dekat buah pinggang, seperti Probenecid, kita bagi ubat nama dia Probenecid. Ataupun kita bagi ubat, tak tahulah ubat ni ada tak kat Malaysia ni, kita guna PTC. Tapi dia tidak, bukan dalam bentuk makanan tapi dalam bentuk infusion. Di mana risiko allergic tu tinggilah. Dan secara umumnya macam ni lah dia punya rawatan tu, kat mana ubat tu bertindak. So tadi tu macam allopurinol, dia akan block enzim xanthine oxidase tu. So bila kita block tu tak adalah berlaku penghasilan uric acid. So, ataupun kalau dia dah terlepas ataupun kita guna yang lain, kalau buah pinggang dia cantik, kita boleh gunakan Probenecid, Benzobermin ke apa tu untuk bagi dia buang uric acid. Ataupun kita nak tukar dia ke dalam bentuk yang lebih soluble, kita guna tadi tu, pegloticase tu. Sebab enzim uricases ni manusia
manusia secara alamiah dia tak ada. So, kalau ada, kita tak ada masalah uric acid tinggi sebenarnya. Adakah herba-herba yang digunakan untuk secara natural ni untuk merawat uric acid ni? Nenas, nenas sebenarnya kita dia anti-inflammatory lah, ada enzim dalam tu pembeli bagus untuk jaga lemon, boleh guna halia, cili lebih kepada tadi sigat dalam. Cili ni biasanya vitamin C dia tinggi tu. Kunyit ni dia anti radang dan juga anti sakit. Natural painkiller kunyit. Dan sebenarnya kita punya herba-herba kat Malaysia ni dia potensi untuk rawatan gout. Dan ada kajian yang dibuat baru lagi tahun 2017 rasanya, yang mana dia orang mengkaji beberapa herba-herba yang ada kat Malaysia untuk rawatan gout. Macam-macam. Antara dia kaji pokok cerangau lah, saga lah, bawang perai lah, lengkuas dengan Belanda, buah nona, sederi, semua dia buat. Buah landak lah, putat, kubis merah lah, macam-macam lagi, banyak. Bunga kayu manis Cina. Sebenarnya benda-benda natural ni pun dia ada potensi untuk berkesan seperti ubat juga, dan ada yang selamat, ada yang toksik pun ada. So nanti yang ni saya akan cerita pada next sharing ya. Maksudnya buat masa ni part 1 lah. So nanti kita ada part 2. Saya akan cerita pasal apakah selain daripada ubat yang boleh menurunkan dan digunakan untuk rawatan gout. Maksudnya buat masa ni sampai, dan juga yang berkaitan dengan kita punya produk lah, produk. Okey, terima kasih doktor. Maksudnya part 2 tu nanti minggu depan ke macam mana? Minggu depan. Terima kasih doktor. Minggu depan tunggu kita ada yang lebih menarik lagi. Bagaimana nak guna selain daripada ubat-ubat ni. Doktor, sikit. Okey, silakan. Gout ni boleh pulih ke tak boleh kalau dah kena sekali? Pulih ke tak pulih, dia boleh dikawal lah. Dia kalau kita dapat level tu di bawah yang sepatutnya, bawah 300 ataupun bawah 6 tu, 6 tadi ya? Kita punya kita tak dapatlah sakit-sakit tu kan. Sebab uric acid tu tak boleh zero dalam darah. Dia uric acid ni walaupun kita nampak dia tak bagus, tapi sebenarnya dia bagus. Cuma dia tak boleh berlebihan. Sebab uric acid ni dia selain dia sebenarnya byproduct, walaupun dia byproduct, tapi dia sebenarnya dia adalah antioksidan dan juga dia boleh ada kaitan dengan peningkatan imun sistem juga. Cuma dia tak boleh tinggi dalam darah. Satu soalan doktor. Ha. Dia kalau kita ada buat medical check up rutin every year tu, kita boleh dapat detect lah kan. Kalau macam sebelum kena tu dia ada apa-apa tanda tak? Macam kebas-kebas ke apa, macam mana tanda yang kalau tanda-tanda gout tu lah. Okey, kalau kita buat ujian darah, biasanya kita akan check uric acid lah, tinggi ke tak kan. Okey, itu satu. Biasanya tipikal sakit tu macam saya cerita tadi, dia akan sakit kat ibu jari lah. Biasanya memang dia akan attack kat situ pada peringkat awal ni. Dan dia sakit, ibu jari kaki je ada, tangan tak ada Bila kat tangan tu biasa tinggi. Dia jarang terus naik atas. Oh. Okey.
Biasa Dia tak dekat boleh. area kaki biasanya. Dia Dia tak kaki ada tu memang ibu jari sajalah, bukan kat tapak kaki ke atas Boleh. tapak kaki tak ada. Boleh, boleh. Boleh juga. Tapi biasanya dekat sendi, area sendi. Dekat sendi lah. Dekat sendi-sendi tu. Tak tahu tanda-tanda kan. Kan dah lambat, dah terlambat, dah kena, dah teruk baru nak tu kan. Kalau dah ada tanda-tanda tu boleh sedar diri sikit. Dah ada tanda ke? Dia tak boleh urut kan dok kan. Oh, jangan urut sebab dia macam yang cerita tadi kan dia ada kristal tajam tu. Oh. Kalau you urut lagi lah dia menjerit. Tom ais pun tak boleh. Tadi Boleh? apa? Tom ais tak boleh. Boleh. Masa tengah sakit boleh tom ais. Doktor, dia ada tak kemungkinan bila dia terlampau dia naik kan, dia sampai ada ke macam kalau diabetes tu sampai ada pemotongan anggota kan? Tak ada. Oh, Tak ada. okey. Dr. Syam. Ya. Okey, kalau tengok salah satu penyebab dia adalah suka makan seafood lah kan. Adakah orang yang suka makan makanan yang rasa masin terlebih tu boleh ke situ juga? Dapat gout. Suka makan yang masin-masin. Okay, masin-masin ni dia tak dapat gout, cuma dia akan membebankan kita punya buah pinggang. Masalahnya bila kita punya buah pinggang beban, lama-lama dia rosak. So kita punya uric acid banyak buang dekat buah pinggang. 90% daripada keluar air kencing. Yang selebihnya mungkin dekat usus lah, dekat najis. So kalau you selalu makan manis-manis ataupun protein tinggi, buah pinggang dia terbeban. So takut lama-lama nanti darah naik lah semua lah. So buah pinggang pun tak boleh function yang bagus, uric acid pun tak boleh keluar. Doktor nak tanya boleh? Boleh. Tapi bukan pasal gout. Apa dia? Tapi bukan pasal gout. Okey. Pasal lain. Okey, kalau liver, Liver liver ada masalah. Hmm. Kalau sekarang ni kita dah ambil TF terpaksa dengan advance. Additional apa yang kita kena ambil You boleh ambil liver dah ambil tak, sekarang ni dia baru praktis TF dengan TF advance. Okey. Boleh ambil liver punya produk lah. Liver right. Live right tu. Hmm. Live right tu. Betul lah. Okay. Alright. Thank you. Ada lagi ni? Doktor. Ya. Okey, soalan untuk sakit gout ni. Apa cadangan produk terbaik for life yang khas kepada gout ni? Untuk rakan-rakan yang belum tahu. Yang belum tahu. Kita akan bincang detail tu minggu depan. Tetapi secara umumnya kita boleh berikan, first kita detox dululah, detox. Detox kita bagilah teh ke ataupun kita ambil detox produk dulu untuk 10 hari tu habiskan. Okay. Lepas tu kita boleh kurangkan keradangan, kita boleh ambil minyak ikan dan juga PF lah, PF untuk kawal keradangan tu, PF A1 ya. Dan juga kita boleh ambil PBGS lah. Tapi yang penting gout ni you pastikan apa yang saya nampak dengan gout ni dia macam degil sikit sebab dia bila you ambil sesuatu untuk rawat dia, even kalau kita bagi ubat kan, kita bagi allopurinol pada peringkat dia sakit tu, dia akan melawan balik sakit. Sama juga macam kita bagi apa-apa produk supplement, so dia akan sakit, so kena standby ubat tak sakit juga. Sebab dia akan sakit, you kena beritahu betul-betul dekat yang makan tu, sebab nanti dia akan salahkan kita. Dia akan sakit untuk peringkat awal. Ya, okey. Doktor, saya pernah nampak orang kata dia boleh toreh tempat sakit tu untuk keluarkan uric acid dia. Betul tak tu? Salah satu rawatan kita boleh bekam. Bekam ni boleh bekam direct dekat tempat gout tu. Dan keluarkan darah kat situ. Dan tempat lain pun, sebenarnya bekam di tempat lain pun dia boleh mengeluarkan uric acid. Sebab dalam darah bekam tu sebenarnya ada uric acid. Doktor nak tanya soalan boleh? Tapi bukan tentang gout, tapi tentang darah kencing manis.
Boleh. Kenapa orang beli TF, saya bagi member saya beli tapi dia kata kaki dia bengkak. So after that dia tak nak makan lagi, dia tak nak ambil supplement tu. Sebab apa ya? Dia bengkak. Dia bengkak kaki dekat dia punya pergelangan kaki. Sakit. Dekat buku lali. Sakit ya? Sakit dua belah Sakit. sebelah. Dua-dua belah dia kata bengkak. Okay, dia macam ni, bila kita ambil transfer factor ni, kita ingin immune system ni jadi bijak kan. Mungkin dia akan detect masalah yang selama ni mungkin dormant dalam badan. So kalau dia jadi gitu, pasti akan dicek, cek jumpa doktor lah, tengok adakah ada masalah lain. Okey. Sebab dia pulangkan balik produk tu pada saya. Tu yang saya pelik. Dia mungkin Okey, healing terima kasih doktor. Healing crisis. Saya tambah sikit, itu sebenarnya itu healing crisis Kak. Maksudnya dia sebenarnya bagus. Bagus sebab apa, dia ada efek kepada sakit tu. Apa yang perlu buat, kita kena continue Kak. Teruskan guna sampai benda tu inilah kita punya sistem imun dah baik, dah bagus untuk attack sakit tu. Okay, Jangan stop, teruskan. Okay, Ada lagi? Kita ada masa. Ya. Sila. Kat Facebook ada soalan apa-apa? Kat Facebook saya tak buka Facebook. Mus, macam mana? Kita tak ada Facebook, kita ada rakaman. Tapi Kak Sul check jap. Ya. God boleh diwarisi ke? God boleh diwarisi, boleh? Boleh? Okey, Mus. Ada lagi ke? Siapa lagi tanya? Zah, bukan harta je boleh diwarisi Zah. Cakap boleh diwarisi? God boleh diwarisi kan? Boleh. Okey doktor. Ada lagi ke pertanyaan-pertanyaan dari kita punya partisipan? Dan ingat nak bagi doktor boleh cerita sikit jugalah. Sambil-sambil kita ni kan, doktor boleh cerita pasal bisnes doktor ke, doktornya servis dekat klinik? Okay, so kalau yang berdekatan tu bolehlah singgah-singgah ngopi-ngopi kan. Ngopi-ngopi. Boleh ngopi-ngopi sebelah. Ngopi-ngopi. Okay, so apa dia? Jauh lah doktor nak Jauh ya? Okay. Saya sayang. So dekat klinik tu basically memang adalah macam semua ada pekerjaan lain. Kita ada yang terbaru ni kita menambah scan 4D, 5D dan sekarang ada 6D. 6D. Dan kita ada buat ujian full blood count lah dalam klinik tu. Jalan kebun boleh datang? Ya, jalan kebun. Datanglah Tuan Ami. InsyaAllah. Full blood count Saudara saya duduk jalan kebun. Nanti saya bagi special price untuk buat medical. Wow. Terbaik. Jom kita semua. Boleh untuk kawan-kawan semua datang. Nanti kita bagi special. InsyaAllah satu hari akan pergi ke sana. Ada appointment ke doktor? Kena hello. Ada appointment ke? Kena buat appointment ke? Kena hello dulu. Hello ya. Untuk saya tak ada. Oh ya. Okay. Rawang area mana doktor? Apa dia? Rawang area mana? Rawang saya dekat ni Tasik Puteri. Ada soalan lagi? Di Tasik Puteri tu ada klinik ke? Ada. Tasik Puteri klinik kawan lah. Biasa weekend tu saya dekat situ. Kalau nak pergi kena calling lah ya, doktor. Kena Roger dulu. Roger dulu. Okey. Saya dekatlah situ kalau nak pergi pun. Calling dulu. Kalau saya tak ada dekat klinik boleh memang kat situ. Macam-macam ada situ kat Tasik Puteri sekarang. Yalah macam-macam ada dah membangun. Membangun ni. Betul nak tanya satu. Ya, sila. Okey, apa ni kan doktor cakap tadi pasal yang gout tu selalu dia akan start pada bahagian kaki kan? Betul lah. Okey, kalau dia punya kaki tu sembab yang macam water retention tu,
Itu memang salah satu sebab ke ataupun ada sebab lain? Dia dua-dua belah ke sebelah? Biasanya gout ni sebelah je biasanya. Sebelah. Sebelah ya. Ah. Dekat joint lah. Tak, dia bawah kuku lali tu, kaki kita tu bengkak, water retention. Bila tekan tu memang macam punch lah. Dia boleh berlaku, dia memang typically dekat ibu jari, tapi dia boleh berlaku dekat sendi-sendi lain. Mungkin dekat join-join antara buku lali tu ataupun join yang sebelum buku lali tu lah. Interphalangeal ke boleh, metatarsal ke boleh. Dia biasanya tanda dia 5. Biasanya panas, sakit, bengkak, loss of function lah biasanya. Maksudnya kawasan yang sakit tu atau panas? Betul lah, kebiasaannya lah kalau dia tengah flare tu. Oh, okey. Dia tak ada efek sebab benda lain, sebab kidney ke apa ke tak? Bukan biasanya kalau kidney ni bilateral, biasanya dua-dua belah. Sebab dia water retention. Water retention. So gravity, so dia akan dua-dua belah biasanya. Bukan sebelah je lah. Tak, biasa kalau kini biasa dua-dua belah. Kalau sebelah sampai ke atas, kena tengok ada tak blockage kat mana-mana kaki tu. Okey. Alright. Tapi selalunya gout ni selalunya sebelah je lah bukan kedua Biasanya sebelah je. Okay, alright. Thanks. Doktor dah makan ikan bilis satu pun jadi dia kadang you makan kuah pun jadi. Kalau pemakanan kita nak tekan, kalau kita nak makan seafood tu macam mana tu? Jangan makan selalu ke? Ada boleh kalau you dah ada gout, janganlah ambil. Cuma cari naas. Kalau you punya uric acid tinggi tapi tak ada gout, kena jaga-jagalah. Ambillah apa-apa yang boleh turunkan dia. Selain daripada life modification tadi, puasa pun boleh turunkan uric acid. Selain dari puasa, doktor? Selain daripada puasa, bekam boleh bekam. Kalau makanan? Kalau makanan, apa yang kita boleh hit dia dengan makanan? Untuk turunkan gout. Makanan yang kurang tadi tu lah, yang kurang purin tu jangan ambil lah. Jangan ambil makanan yang tinggi purin. Taklah, means kalau kita nak prevent, contohnya makan benda ni, dia akan kurangkan uric acid. Tu nanti kita akan cerita minggu depan. Minggu depan minggu depan Kita tak jumpa lagi pun. Baru suspense sikit. Kak Su, seafood hantar sini dulu jangan makan. Nasib baik. Makan, hantar umur saya. Saya okey. Alhamdulillah boleh makan lagi Puan Nas. Nanti. Okey, ada lagi ke daripada partisipan nak bertanya dengan doktor? Semua. Okey Kak Su tak sakit gout lagi. Alhamdulillah, semua muda-muda lagi. Itulah, ada yang tak sabar nak tunggu minggu depan katanya, Syifa. Tak ada ya. Sebelum kita mengakhiri, tapi saya nak sebelum kita akhir, kita nak jemput kita punya founder lah, Puan Nas. Untuk lama dah tak dengar Puan Nas memberi kata-kata nasihat dengan kita ni. Puan Nas, silakan. Kata nasihat apa tu? Okey semua, Assalamualaikum semua. Assalam. Lama tak Waalaikumsalam. First nak ucap terima kasih dulu pada Dr. Hisham bagi talk, bagi info tentang gout yang famous. Dia tak famous di kalangan kita yang tak kena, tetapi sangat famous dekat orang yang kena lah kan. Sebab saya tengok my friend Asyik tak datang kerja, MC, so sangatlah problem rupanya orang Kedah kena gout ni. Dia boleh memang, tapi dia punya ratio tinggi doktor. Dia punya macam dalam 10 orang pun ada orang, ingat ni 100 orang tu satu dia punya ratio. Saya tengok few friend juga yang kena gout ni sebenarnya. Yang penyakit yang common lah sekarang sebab kita kan makan tak berhenti. So tengok kalau dia kerja dia selalu MC, kena editor sampai teruk. So itu yang suka saya lah. Okay, so terima kasih Dr. Hisham. So next week kita tunggu apa yang kita boleh suspend lah kan doktor. Nak cerita apa yang kita boleh prevent dia semua next week.
Dan terima kasih yang join lah. So hari ni medik punya talk, so nak sembang banyak-banyak tak boleh lah kan Mus kan. Dan tadi saya ada tangkap satu je, doktor cakap kalau untuk sementara nak tunggu next week bolehlah saya dah tulis kat situ kan, kita boleh kira orang lagi jumpa Dr. Hisham lambat lagi ni. Dah lah duduk di Penang, nak pergi travel pun jauh kan. So bolehlah di talk dengan T4 Life. Minyak ikan tu bagus juga doktor kan. So kalau minyak ikan for life, Bio A4 lah kan. So Bio A4 dan doktor ada satu lagi Pine Bark bagus ke doktor untuk Pine Bark? Dia memang tadi saya sarankan PPGS lah. PPGS kan sebab dia memang untuk sendi-sendi kan. Lagipun dia very strong antioxidant lah biasanya. Okay, so boleh tambah lah PPGS dengan TF. So ada 4 produk dekat situ. Tapi elok detox dulu lah, detox. Detox dengan for life, T for life For life ke ataupun detox punya produk tu yang 10 hari tu. Produk sudah doktor dah cakap 10 hari punya produk kan dah lama Ramai tak ambil produk tak detox balik. Mus pun belum ambil kan. So jangan lupa detox balik. Dah lama kalau kita tak remind kan. Ada untuk orang baru kita ada produk apa panggil produk tu Mus? Yang detox untuk berapa 10 hari je? Rice bran panas. Dia ada package. Dia ada kombinasi rice bran, T4 Life dengan itulah Probiotik. Probiotik, yes. Detox Detox. So orang baru boleh contact referral masing-masing. Dan terima kasihlah doktor sebab hari ni memang medik punya talk. So terima kasih doktor bagi info. So sekurangnya kita tahu lah bermanfaat. Kita selagi tak kena memang tak alert untuk diri kita kan. Tapi siapa yang suka seafood, actually kita semualah tak kisahlah makan. Kadang-kadang memang pemakanan kita pun memang dah hari-hari mengadap seafood doktor kan. Selang sehari 2 hari takkan dia tak makan sotong, udang semua kot. Kalau orang biasa dia tak sakit tu dia akan makan semua. So memang kita akan mengadap lah benda-benda tu semua. Okay, so terima kasih Mus, Kak Su dan yang lain lah. Right, so saya tak sebut banyak. Hari ni tak jadi doktor. Okay, terima kasih Puan Nas. Mungkin kita ada Tuan Adam bersama dengan kita ni. Tuan Adam boleh cakap. Okay. Demam. Oh ya ke? Tuan Adam tak sihat lagi Sini mesti demam. Area, saya tak tahulah area lain. Kalau area utara ni memang mesti demam. Dia berpindah ke utara, demam ni. Kami demam sebab saya lepas balik, saya travel seminggu lebih kan. Saya pergi Thailand, lepas tu hujan, lepas tu panas kat sini. Yelah. Betul. Dia pulau tak demam. Pulau okey. Apa dia? Bagi pulau okey. Bila pulau okey. Kosnas, semoga cepat sembuh. Saya okey, saya dah sihat. Tuan Adam. Alhamdulillah. Salam kat Tuan Adam. Balik kat sini. Okay, salam. Faris tak kerja, Faris? Macam berjalan tu. Ada? Tak kerja ke? Balon jalan tu. Perjumpaan ibu bapa kat sekolah. Saya semalam. Tengah perjumpaan ibu bapa di sekolah. Ya. Selamat. Jadinya okay, kita dah menghampiri 10.30 ya. Mungkin ramai dah ya. Minggu depan minggu depan ke doktor? Ya. InsyaAllah. Lock masa anda minggu depan hari yang sama, waktu yang sama. Ya, ada siapa lagi? Ada nak nikah? Tak ada. Kita ambil gambar tak? Ambil gambar. Okey, buka kamera semua. Okay, ready? 1, 2, 3, smile. Okay, next page. Tak ada dah, sikit je. Okay, thank you Dr. Hisham. Thank you so much. Terima kasih Dr. Syam. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Terima kasih.